Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tengah hari ini saya ingin mempertentangkan tajuk 8.4 sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey, tamadun Islam memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan tamadun dunia. Hal ini demikian kerana tamadun Islam menekankan keseimbangan, kemajuan, kebendaan dan kerohanian yang meninggalkan pesan pembangunan fizikal dan insaniah sehingga kini baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Sumbangan tamadun Islam kepada dunia iaitu politik terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu kehidupan bernegara, pemerintah dan cara hidup berteraskan keadilan, konsep ummah dan sistem syura. Saya akan terangkan keempat-empat konsep tersebut. Kehidupan bernegara. Semasa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, baginda merupakan ketua negara yang bertanggungjawab menjaga Madinah dan menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembangan. Jawatan khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW juga berperanan untuk menegakkan agama dan mentadbir mengikut hukum syariah. Kerjasama antara bangsa dijalinkan bagi tujuan dakwah dan silaturahim. Penerokaan wilayah baharu telah menaikkan lagi imej Islam. Konsep yang kedua, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Cara pemerintahan yang adil kepada semua penduduk meskipun berbeza agama dan keturunan. Keadilan dan toleransi antara kaum membawa kedamaian kepada negara. Konsep yang ketiga, konsep ummah. Tamadun Islam mewujudkan konsep masyarakat yang lebih dikenal sebagai ummah. Melalui konsep ummah ini, masyarakat disatukan tanpa mengira agama dan keturunan. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu bekerja sama bagi memajukan negara. Konsep yang keempat, sistem syura. Sistem syura ialah mesyuarat yang diadakan untuk mencapai keputusan mengikut suara ahli yang terbanyak. Diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh kepimpinan Islam selepasnya. Syura juga diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat. Sumbangan tamadun Islam yang kedua dari segi ekonomi. Sumbangan tamadun Islam juga dapat dilihat dari segi ekonomi. Contohnya, memperkenalkan amalan ekonomi Islam, pengenalan Baitul Mal, menggalakkan perniagaan dan perdagangan, serta memperluas pembinaan pangan dan kemudahan asas lain. Sistem ekonomi terbahagi kepada 4 juga. Saya akan bacakan sistem yang terbahagi kepada 4 ekonomi tersebut. Yang pertama, amalan ekonomi Islam. Islam menekankan beberapa amalan dalam sistem ekonomi bagi mendidik jiwa manusia agar berdisiplin, amanah dan berjiwa bersih. Mengadakan sistem zakat dan sistem wakaf untuk
pembangunan umat Islam, mengadakan sistem mata wang, dirham dan perak untuk menjalankan aktiviti ekonomi, mengadakan titipan sistem cukai, yaitu bayaran dalam bentuk uang oleh sesebuah kerajaan atau negara bagi individu atau syarikat yang tujuan asalnya adalah untuk membayar segala keperluan negara. Sistem cukai yang pernah dilaksanakan di negara Islam ialah cukai tanah al-kharaj, cukai perlindungan suh al-jizyah, cukai diri jizyah al-ru'us, dan cukai perdagangan al-ushur. Melarang amalan riba kerana boleh menghancurkan konsep keadilan dalam masyarakat. Mencegah penindasan dan penipuan semasa berniaga seperti mengurangkan timbangan, boros, kedekut, membazir, mengambil keuntungan berlipat kali ganda dan tidak amanah. Menggalakkan manusia menghasilkan produk yang bermutu dan melakukan penyelidikan dalam membangunkan ekonomi. Contohnya dalam bidang pertanian, tidak menyekat umatnya daripada menjalankan perdagangan selagi mengikut hukum syara, seperti mengeluarkan zakat dan menjaga kebajikan masyarakat. Menyeru kita menghulurkan bantuan dan bersedekah di samping mengamalkan sikap berjimat cermat. Konsep yang kedua bagi ekonomi ialah institusi Baitul Mal, institusi keuangan. Fungsinya seperti perbendaharaan negara yang mengurus keuangan untuk pembangunan negara. Sistem ini telah diamalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin lain sehingga kini. Konsep ekonomi yang ketiga ialah memasarkan gedung-gedung perniagaan. Kedatangan Islam ke Spanyol telah menyebabkan terbinanya gedung-gedung perniagaan yang beroperasi mengimport barang-barang dari seluruh pelosok dunia. Konsep ekonomi yang keempat ialah menyediakan kemudahan asas. Dalam bidang pertanian pula, orang Islam telah memperluas pembinaan sistem saliran. Sistem pengairan telah diperbaiki untuk menghasilkan hasil pertanian. Contohnya, sistem pengairan Naura di Syirah. Kemudahan jabatan dan jalan raya yang lebih baik juga dibina seperti di Spanyol. Untuk sosial pula, yang ditekankan adalah 4. Mengangkat kedudukan wanita. Yang kedua, teknik penyelidikan saintifik. Yang ketiga, pusat kegiatan intelektual. Dan terakhir, kemunculan ilmuwan Islam. Yang pertama, kita akan lihat dari segi mengangkat kedudukan wanita. Mengangkat kedudukan dan martabat wanita. Islam mengangkat martabat dan memuliakan kedudukan wanita. Wanita turut mendapat peluang pendidikan dan menghadiri majlis ilmu. Siti Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq contoh wanita yang luas ilmunya sehingga menjadi periwayat hadis serta tempat bertanya kaum wanita serta para sahabat tentang permasalahan hukum agama. Syafi'ah binti Abdul Muttalib keluar berperang bersama-sama kaum wanita Madinah untuk membantu memberikan minuman dan merawat tentera yang tercedera dalam perang Uhud. Seterusnya, teknik penyelidikan saintifik, sains dan teknologi. Perkembangan industri pengeluaran barangan seperti
perubatan dan kimia. Untuk pusat kegiatan intelektual pula, semasa pemerintahan Kerajaan Bani Umayyah, masjid dijadikan institusi pendidikan di Damsyik, Kufah dan Basrah. Istana Khalifah dijadikan pusat kegiatan pendidikan, tempat belajar dan perpustakaan. Pusat kegiatan intelektual. Pusat intelektual di Cordoba dan Toledo, Spanyol. Para pengkaji dan pelbagai pelosok Eropah telah datang belajar ke universiti Islam, terutama dalam bidang sains dan falsafah. Para sarjana Islam ketika melakukan penterjemahan telah meningkatkan lagi pengetahuan tentang falsafah dan sains dari zaman Yunani. Semasa tamadun Islam, pusat perkembangan di Spanyol, orang Islam, Yahudi dan Kristian telah mendirikan budaya ilmu yang memberangsangkan. Seterusnya, kemajuan ilmuwan Islam. Bidang ilmu sains dan kimia. Tokohnya ialah Jabir bin Hayyan Jabir. Sumbangannya menghasilkan sebanyak 80 buah karya berkaitan perubatan dan kimia. Himpunan hasil penulisannya dikenali sebagai Corpus Jabir. Kebanyakan karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Perubatan. Ibnu Sina. Sumbangannya merupakan tokoh perubatan dan ahli falsafah yang masyhur dengan bukunya Al-Qamun fi Al-Tib. Ahli falsafah Barat Albert the Great telah dipengaruhi oleh karya Ibn Sina. Seterusnya, falsafah. Al-Kindi. Sumbangannya menghasilkan lebih daripada 270 buah karya mencukupi pelbagai bidang seperti logik, muzik dan perubatan. Tokoh ilmuwan atau pengkaji Eropah seperti Roger Bacon dan Descartes terpengaruh dengan idea Al-Kindi. Seterusnya, astronomi dan falak. Al-Batani. Sumbangannya beliau memperkenalkan asas ilmu trigonometri, menulis buku astronomi dan mencipta alat ukuran masa. Geografi. Tokohnya Al-Biruni. Kajian utama beliau dalam bidang kartografi dan geografi. Kebanyakan orang Eropah telah berlayar dengan menggunakan peta yang dicipta oleh tokoh ini. Matematik. Tokohnya ialah Al-Khwarizmi. Pengasas ilmu algebra, pengasas kitab Kisah Al-Jabr wa Al-Muqabalah yang telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Terjemahan ke dalam bahasa Latin dilakukan oleh Gerald of Cremona dan dijadikan teks asas di Universiti di Barat. Seterusnya, pelayaran. Tokohnya Ibnu Battulah. Sumbangannya pernah berlayar sampai ke India dan alam Melayu. Buku pelayaran beliau digunakan oleh pelayar lain seperti itu. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada pembentangan kami.